Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton sekalian? Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kami di sini, saya mewakili seluruh kru produksi mengucapkan selamat menyambut tahun baru. Alhamdulillah. Sekejap je rasa macam baru hari tu masuk 2023. Sekarang dah masuk 2024 dah. Ya Allah, cepat dewasa ya. Jangan sebut cepat tua. Nanti terasa pula akak-akak, abang-abang tu ya. Baiklah, saya Da'i Hadari kembali bersama dengan anda teman-teman anda untuk Tanyalah Ustaz hari ini. Dan kemeriahan sambutan tahun baru, insya-Allah kita nak teruskan yang mana Tanyalah Ustaz seperti biasa kita tampilkan topik-topik yang berbeza, tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang, namun tujuannya tetap sama, iaitu berkongsi kefahaman, ilmu, pencerahan berkaitan dengan pelbagai topik. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa tahun baru, kita nak bawakan satu topik yang ada kaitan dengan hijrah. Yalah, macam hari ini kita dah hijrah tahun, hijrah masa. Cumanya kita nak tahu juga dari sudut hijrah-hijrah yang lain. Jadi topik kita hari ini, hijrah berkekalan. Artinya, teman seronok benar lah. Sebab apa tahun baru hari ini teman sambut dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita? Baik, Alhamdulillah. Dia tahun baru rasa lain sikit. Kenapa pula tu? Yelah, macam tadi kan dah masuk alam dewasa. Alam dewasa. Alam dewasa. Macam baru lepas remaja. Baru lepas habis remaja dewasa. Baik Datuk, Alhamdulillah banyak yang kita nak sembang-sembang ni. Dan masuklah kalau ikutkan orang bila sebut hijrah ni orang terpandang pada lokasi masa sahaja. Sebenarnya ada hijrah yang terselit yang kita kena faham. Itu sebenarnya. Cumanya para penonton sekalian, jangan lupa anda menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru untuk istimewa hari ini tahun baru 2024 dengan topik hijrah berkekalan. Dan anda boleh saksikan, boleh tonton secara high definition, bak kata orang Perak ya, ataupun definisi tinggi di www.tonton.com.my. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita nak tahulah Datuk, bila sebut tentang hijrah berkekalan tu, hijrah tu apa benda sebenarnya? Kenapa pula hijrah tu kena ada berkekalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih pada Da'i Hadari, terima kasih pada semua penonton Tanyalah Ustaz. Tuan-tuan yang saya hormati, bila kita sebut tentang hijrah, selalunya kita sebut ma'al hijrah. Betul. Apa 2024 ni hijrah pula, ni tahun baru ini pula. Tahun orang putih katanya. Sebenarnya sebab proses hijrah, proses perpindahan berlaku setiap hari, setiap masa, setiap detik, bukan setakat kita memperingati peristiwa hijratun Nabi sahaja. Ya, hijratun Nabi itu kita lihat daripada konsep bagaimana Rasulullah berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Ya, menyelamatkan Islam, membawakan Islam, membuka satu gerbang yang baru tentang pembentukan sebuah negara Islam, mengamalkan Islam sepenuhnya di Madinah pada masa itu. Tetapi kalau kita lihat daripada konsep hijrah dalam bentuk perpindahan biasa daripada sesuatu yang tak baik kepada baik. Kepada yang lebih baik. Kepada yang baik sudah lebih baik. Lebih baik kepada lebih baik. Itu maknanya hijrah. Kalau kita berada pada benda yang sama statik je, itu belum setakat hijrah lagi. Ya, kita hijrah juga kan. Mungkin dulu kita tidak ada baju warna biru. Sekarang mungkin dah dapat baju warna biru, ada da'i kan. Kalau tahun lepas masih sama lagi baju ini, maknanya tahun ini kena dapat baju yang baru. Itu nama dia hijrah. Serupa juga dengan azam. Azam yang sama. Apa azam kamu, Din, tahun ni, Din? Samalah. Maknanya awak belum lagi hijrah. Lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita tak nak berada dalam keadaan selesa, zon selesa, statik saja. Kerana sama ada kita berhijrah ataupun tidak hijrah, penghijrahan secara semula jadi berlaku pada diri kita. Pada diri kita. Dulu hitam saja kan. Sekarang selak putih. Saya selak je putih. Maknanya penghijrahan itu berlaku. Tangan kita dulu lembut sangat kan. Sekarang kenapa tangan aku nampak. Jadi berlaku proses penuaan, proses pematangan dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita mungkin seorang, sekarang dah berdua. Kalau dulu berdua, sekarang dah tiga. Maksud tiga tu anak dan memegang Tesla dan sebagainya. Jadi di situlah yang kita kena faham bahawa proses sama ada kita suka ataupun tidak,
proses penghijrahan perpindahan akan berlaku. Mesti akan berlaku. Mesti berlaku. Cumanya bagaimana kita nak dorongkan ialah proses itu ke arah yang lebih baik. Tadi Datuk sempat ada kongsikan bagaimana pakaian. Alhamdulillah, walaupun berbeza warna Datuk, tetapi saiznya sama. Alhamdulillah. Ya. Okey. Datuk, Ismail Mat Isa di Facebook ni, meriah tahun baru Haji Ismail ni, katanya, adakah seseorang yang ingin berhijrah perlu kepada perancangan, plan, supaya penghijrahannya berkekalan, berterusan dan beristiqamah? Sebab ada orang kata, kalau gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Silakan Datuk. Bukan pil perancang bukan Tak ada kena-mengena dengan pil perancang. Tak ada kena-mengena. Baik, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ini tidak akan diuji? Hanya apabila kamu bercakap, aku telah beriman kepada Allah. Aku beriman kepada Allah. Kamu ingat selesa ke masa? Adakah kamu tidak diuji, kata Allah? Pasti diuji. Begitu juga bila kita nak menuju ke arah kebaikan. Ujian mesti sampai. Betul. Jadi bagaimana supaya kita kekal istiqamah dengan penghijrahan? Kena kuat. Dalaman kena kuat. Mental kena kuat. Jiwa kena kuat. Sebab ujian-ujian akan sampai. Ujian macam-macam bentuk kalau kita nak berhijrah. Dulu perangai kita dulu panah baran. Masuk tahun 2024, kita jadi lembut pula. Bukan lembut saya itu bukan. Lembut di situ maknanya kita orang yang tenang, orang yang sabar. Walaupun kita menghadapi keadaan yang agak parah, ujian akan sampai. Sebab tu bila kita nak berubah jadi baik, ujian nak tengok tahap marah kita tu macam mana. Oh, marah. Ini parah ni. Tenang. Kan selalu kita dengar tu. Ini parah ni. Tenang. Sebab itu, macam mana dengar loh Ustaz. Sebab itu saya katakan pada tuan-tuan, bila kita nak berubah menjadi seorang baik, dia ujian akan sampai. Masa tadi, panah baran. Sampai pada satu tahap Ustaz, dia dah hina maruah saya, dia hina keluarga saya, dia dah hina saya. Betul Ustaz, saya lama dah tak angkat tangan Ustaz. Saya dah hijrah dah Ustaz. Nampak gayanya. Itu yang dikatakan ujian. Kalau kita kata bahawa aku berhijrah, aku nak jadi orang baik, tapi ujian tak berlaku, masa bila yang kata awak baik? Sebab ujian belum sampai. Mesti kena uji. Mesti kena uji. Macam kita lah. Awak pandai bawa kereta? Oh, saya pandai. Saya bawa kereta pada darjah 6. Tapi tak pernah test dekat JPJ. Mana tahu awak lulus ataupun tidak? Awak hanya buat, saya bawa motosikal Ustaz, pejam mata bawa sampai. Wah, hebat. Awak belum hebat lagi selagi mana awak tak pergi kursus, awak tak pergi test dekat JPJ. Tahu di situ ujian, baru lulus. Berapa ramai yang konon-konon acah-acah hebat, tapi bila kena test, bila masuk peperiksaan, bila masuk ujian peperiksaan, kantoi. Sebab apa? Sebab dia gagal dengan ujian. Sebab itu nombor satu, kalau kita nak istiqamah dengan hijrah, mesti ada kekuatan dalaman. Set dalam minda kita bahawa selepas ini aku akan diuji. Macam mana aku kena kuat? Yang tu yang kena untuk mempertahankan sesuatu hijrah. Persediaan mental tu? Ya, betul. Maksudnya itu adalah awal untuk perancangan dalam diri. Maksudnya mesti ada juga perancangan kena mental itu. Mental kena ada. Sebab macam kita kahwin. Betul. Tahun 2024, 1 hari bulan, kahwin hari ni. Kahwin. Set dalam minda kita. Jangan kita kata, ya Allah, tercapai juga, Haji aku dapat suami. Kita kadang-kadang terlalu, tadi HD kan? Ni HE. Kan? HD lain kan? Ni HE. Terlalu tinggi expectation dia. Expectation. Ya, tu cakap orang putih sikit. Ya. Jadi terlalu tinggi sangat. Bila terlalu tinggi, lama-lama dia tak tahan, dia kecewa, dia frust. Sebab apa? Sebab dia menyangkakan bahawa itu adalah pilihan yang tepat. Betul. Tak akan berlaku kecurangan, tak akan berlaku perbalahan, tak akan berlaku pergaduhan. Bila dia terlalu letak kebaikan segala-galanya, bila berlaku sesuatu benda, dia down. Dia dalam keadaan terkejut, dia dalam keadaan trauma. Sebab itu kalau kita asuh jiwa kita, aku pasti diuji. Rumah tangga aku ini pasti akan bergelombang, bergelora. Maka siap dalam minda kita apa yang perlu ada untuk kekuatan. Satu perincian yang sangat baik. Kita selalu fikir tentang perancangan-perancangan lain. Nak pergi bercuti di Thailand kan, di Bangkok, itulah ini disediakan, pakaian itu dan ini kan. Tapi alhamdulillah dalam bab lain kita terlupa pula untuk merancang. Baik, insya-Allah lagi dan lagi Datuk ya, kita akan sembang-sembang. Terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, pagi tahun baru 2024 teruskan dalam suasana harmoni, kita semua berseronok, bergembira. Dan kepada orang Perak tu, kalau dia seronok ni kita sebut sebagai nyerongen. Kepada yang tak faham tu nyerongen tu apa, senyum. Senyum sampai nampak gigi. Hari ini tahun baru kita teruskan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, yang mana kita bawakan topik yang sangat istimewa, hijrah berkekalan. Dan bila sebut tentang hijrah berkekalan ni, kita sangat beruntung kerana kita bicarakan topik ini bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz ataupun Duke. Bukan highway tau. Baik Datuk. Bila kita cerita tentang hijrah ni juga, ada satu soalan yang mungkin Datuk boleh perincikan daripada Mas Ripan Nur Jama'in di Facebook. Katanya, adakah setiap penghijrahan perlukan kepada mujahadah, pengorbanan? Sebab ada orang dia tak tahan. Bila sebut mujahadah je, dia stres, dia terus murung. Itu yang pertama lah. Yang kedua, apakah jenis-jenis hijrah yang sangat dituntut oleh syariat? Dan macam mana adab garis panduan hijrah tu? Sesuatu yang tak baik kepada baik, sesuatu yang halal menuju kepada sesuatu yang haram menuju kepada yang halal, yang halal menjadi yang terbaik. Semuanya itu melakukan penghijrahan. Contohnya, saya membela anak angkat. Dan selama ni saya tak bagi tahu pada dia, dia adalah anak angkat saya. Bertahun-tahun saya bela dia, dia anggap saya bapa, saya pun anggap dia anak. Akhirnya dia kata dia tak tahu yang saya ni bukan bapa kandung dia. Satu hari, sampai bila aku nak rahsiakan benda itu? Sampai bila? Adakah dia nak kahwin nanti, dia nak cari wali dia balik ke apa, kan pening. Jadi saya kadang-kadang terpaksa cerita, terpaksa korban. Selama ni kasih sayang, selama ni ayah, ibu, tiba-tiba minta nak bagi tahu benda. Nak bagi tahu sebenarnya kita bukan mak bapak kandung awak. Berat nak tu. sampai tahap tu macam mana? Kan nak sampai tahap macam mana? Betul. Jadi itu satu contoh bagaimana kita nak hijrah kepada sesuatu yang lebih Allah redha. Bukan kita kata bahawa tak elok ke apa benda ke, masalah ni ialah hukum. Ustaz, janganlah nanti dia lari pada rumah, Ustaz. Nanti dia kecil hati, Ustaz. Ini bukan masalah kecil hati. Ini bukan masalah lari pada rumah. Ini masalah hukum. Kena cerita pada dia siapa bapa dia yang betul, siapa ibu kandung dia. Contoh dia. Begitu juga pendapatan saya banyak. Pendapatan saya banyak, ratusan ribu sebulan. Tapi pekerjaan saya adalah pekerjaan yang tidak sah. Pekerjaan yang haram. Pekerjaan yang tidak halal. Kan? Jadi sampai bila saya nak makan duit haram? Sampai bila aku nak... Tak boleh lah macam ni. Akibatnya kita tolak benda yang haram, kita pergi cari yang halal. Dan kita tahu bila sebut halal, kurang daripada yang betul, yang sebelum ni. Kita korban tak apa. Janji yang halal ini limardatillah, Allah redha. Jadi kalau kita buat baik, insya-Allah Allah tolong kita. Kalau kita jaga Allah, Allah jaga kita. Sebab itu jangan takut untuk pengorbanan kita. Hijrah itu pengorbanan, contoh kan. Maknanya jangan takut. Dia kata, habislah, kau senanglah cakap. Aku ni, buat dulu bang. Cuba hijrah dulu bang. Allah bersama dengan kita. Kalau niat kita berhijrah untuk menjaga Allah, menjaga agama Allah, fazillah yahfazka. Allah akan jaga kita. Betul. So, kalau setakat Ustaz Kazim jaga, apa ada? Dia pun sakit. Kan? Tapi kalau Allah kata dia jaga kita, mana pernah Allah sakit? Sebab tu jangan takut untuk berkorban, jangan takut untuk berhijrah. Allah. Hijrah dan pengorbanan adalah selari. Dia tak boleh hijrah dan tak berkorban. Tak boleh. Dia tak boleh korban dan tanpa hijrah. Dia mesti ada dua-dua sekali, insya-Allah. Bila dua ini bergabung, keredaan Allah akan sampai. Bila sebut Allah sampai redha, pertolongan Allah pun sampai. Apa takut kalau Allah nak tolong? Betul lah tu. Ya. Sebab Allah dekat dengan kita. Betul. Bila sebut tentang jenis-jenis hijrah yang kita perlu utamakan dalam diri kita, yang dituntut oleh syariat, apakah antaranya, Datuk? Baik, kalau dulu kita tak semayang, takkan sampai bila tak nak semayang? Tak malu ke kita? Anak kita yang tadika semayang, tak malu ke kita dengar azan, masuk nak rumah kita tapi tak ada kita ke semayang? Sampai bila nak hijrah? Orang lain ramai dah masuk berpindah alam. Kan? Kita tengok Al-Fatihah dalam media sosial, gambar orang meninggal. Gelaran apa arwah. Arwah kan. Jadi satu hari nanti orang pula akan masukkan gambar kita. Masalahnya kita tak boleh tengok betul. Orang tengok budak-budak arwah Ustaz Kazim ni. Satu hari akan sampai tahap macam itu. Jadi sampai bila kita nak hijrah? Awak hijrah ke, awak tak nak hijrah ke, satu hari awak akan pasti hijrah dalam kubur. Tak nak ubah perangai. Aku punya pasal. Aku tak nak hipokrit. Aku nak jadi diri aku sebenar. Apa suka? Oh, marah betul kalau kita ajak dia.
Bang, akak kalau akak tak nak hijrah sekalipun kepada kebaikan, akak akan menghampiri satu saat penghijrahan yang wajib kita tempuhi, namanya kematian. Kenapa kita tak berhijrah menjadi lebih baik, menjadi yang terbaik sebelum kita dihijrahkan? Jadi hijrahlah untuk kebaikan kita. Dulu kita sembahyang, contohlah. Ya, kita sembahyang di masjid, tapi riak pula. Subuh-subuh datang awal, 5:30 datang dah. Allahu Akbar, sembahyang sunat. Dalam hati duk cakap, baru dia orang tahu siapa datang awal. Hei, apa komen, biar benar komen. Jadi jangan kita dalam keadaan riak pula, ujub pula. Jadi macam mana nak bersihkan hati? Jadi ada dua konsep hijrah yang kita kena jaga di sini. Yang pertama, konsep hijrah daripada segi zohir. Dan yang susah nak buat ialah batin kita, dalaman. Banyak orang hijrah di luaran. Sebab nampak kan, macam mana aku nak hijrah, ya Allah, naiklah badan aku. Tak boleh makanlah benda-benda ni. Tahun 2024 aku nak berubah. Aku nak makan, nak jaga perut. I nak kena kurangkan nasi. I kurangkan nasi. I nasi tak nak. Air roti canai okey. Samalah kak, biar tenang kak. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kadang-kadang sanggup berhijrah untuk badan kita cantik, selim-melim. Tapi kita tak nak hijrah hati. Aduh. Hati tetap sombong, hati tetap belagak, ujub, riak. Jom kita bersihkan dua-dua. Nama dia penghijrahan. Ke arah yang lebih hati, yang lebih redha, hati yang lebih kaya, nama dia kaya hati. Kaya hati. Tapi Datuk, ada yang kata pula, I ni sebenarnya nampak je macam ni, tapi hati I baik. I kenal Allah tu siapa? Macam mana tu Datuk? Allah Ta'ala bukan tengok pada luaran, Allah Ta'ala tengok pada hati. Okay? Innallaha la yanzuru illa suwarikum. Okay? Allah Ta'ala tengok di mana? Dia tengok dalam hati kita, dia tengok pada luaran. Tapi orang takut tentang luaran. Ya Allah, kulit I kusam. Lantaklah kusam pun, janji hati awak jernih. Janji hati awak putih. Kita bersihkan hati kita. Sebab itu saya setiap hari minum klorok untuk bersihkan hati. Itu bunuh diri kak, awak tenang kak. Jadi nak membersihkan hati ialah kita menjadi seorang yang redha, yang tenang, yang jiwanya serah kepada Allah. Kita redha kepada Allah. Masuk tahun 2024 ni dah sampai dah satu saat kita jadi orang qanaah, jadi orang yang redha, jadi orang yang zuhud, jadi orang yang zahid. Jadi insya-Allah orang yang zuhud, insya-Allah hati dia akan jadi tenang. Betul. Akan berlakulah penghijrahan yang sebenar-benarnya bila disertai dengan penghijrahan hati. Baik, ya, baik, itu dia satu pencerahan. Baik, Datuk, ini soalan yang daripada saya sendirilah mewakili para penonton di luar sana. Saya yakin menjelang tahun baru ni pun sama aja, mana-mana pun daerah, mana-mana negeri pun. Bila niat baik nak hijrah, tahun ni aku fikir aku nak rapat dengan surau, nak rapat dengan masjid, nak kenal AJK. Tapi ada je penghalang-penghalang tu. Apa antara penghalang-penghalang tu, Datuk? Ada 4 jenis penghalang untuk kita hijrah. Pertama, 4 jenis. Yang pertama datangnya daripada manusia. Manusia akan halang kita jadi baik. Nak mana bang? Abang nak ke surau. Isteri halang lu. Nampak benar sangat ni apa abang ni buat tabiat ke? Nak mati ke? Abang nak pergi dia kata. Abang tak malu ke tak nak pernah pergi surau tiba-tiba nak pergi surau? Apa kata orang bang? Malulah sikit. Nak ke surau pula malu. Penghijrahan akan dihalang oleh apa? Manusia. Bila contohlah kita nak pergi masjid, orang akan tengok. Tak pernah datang-datang. Lepas tu hujan. Dengar pada telinga kita, aduh, ni parah ni. Tenang kan. Manusia akan menghalang kita jadi baik. Dia akan halang kita berubah. Engkau muda lagi, Som. Kenapa kau nak pakai macam ni, Som? Engkau okey, katin cantik, apa semua cantik. Kita ada benda, Som. Tunjuklah, Som. Oi, masya-Allah. Suruh tunjuk. Som. Jadi mana Ustaz? Mana saya tahu. Jadi tuan-tuan, cadangan ataupun halangan ini akan sampai daripada manusia. Sebab itu carilah kawan yang baik. Kalau ada isteri, carilah yang baik. Kalau ada suami, carilah yang baik. Jadi kalau cari kawan yang baik, duduk di sekeliling manusia yang baik, insya-Allah persekitaran kita akan jadi baik. Yang kedua yang akan menghalang kita menjadi baik ialah nafsu. Allah. Duduk seorang-seorang. Aku muda lagi. Aduh, apa ni hijrah-hijrahnya? Ustaz Kazim bolehlah tua dah, bolehlah dia hijrah. Kubur kata mari dah. Aku belum enjoy lagi. I say man, nafsu duk bercakap. Buat je sok.
Alah je so kawan nampak Nanti taubat lah. Nanti taubat udah. Kau pergi Mekah kan selesai masalah. Ini nama dia nafsu. Yang ketiga syaitan. Oh ya ni tak ada putus asa, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tak pernah putus asa, setan ni bukan macam manusia. Den, jom sembahyang. Jom ke masjid. Tak apalah, lain kali lah. Den, jom sembahyang besok. 3 kali ajak. Tak nak lantak engkau lah. Itu manusia. Setan bukan macam tu. Sob, jangan sembahyang, Sob. Dia sembahyang juga. Oh, kau sembahyang je. Dia kacau sampai ke sudah. Dia tak pernah ada sifat jemu setan ni. Dan yang keempat yang menghalang untuk kita jadi baik ialah dunia. Tekanan dunia. Keadaan masyarakat. Tekanan hidup yang menjadikan kita sekejap saja hijrah. Bila kita hijrah, dulu contohnya kita hijrah. Dulu kita free hair. Sekarang hair free. Jadi bila kita dah free hair, dah bertudung, dah sekarang ni, tiba-tiba job tak ada. Aduh, dulu masa tak ada tutup, banyak job. Sekarang, orang Perak kata mandang. Tak ada, kata dia. Yelah. Jadi producer pun ramai buat no hand. Buat no hand. Dia tak tahu. No hand tu maknanya tangan di belakang. No hand je kan. Jadi, kalau aku tak ambil job ni, apa nak makan? Kalau aku ambil job ni, sudah kena menggadai prinsip pula. Itu dunia. Tapi kalau aku tak gadai prinsip, siapa nak bagi makan? Siapa nak tanggung aku? Siapa nak bayar rumah? Tak buat je lah. Tak ditaubatlah. Makna tekanan hidup di dunia menjadikan hijrah dia terhalang. Sebab tu saya katakan tadi, awal-awal tadi, istiqamah, set dalam jiwa kita, dalam minda kita. Hijrah bukan satu benda yang senang. Dia akan datangnya mihnah, tuhmah, ujian dan sebagainya. Jadi kekuatan dalaman. Awal-awal saya beritahu tadi, mesti ada nama dia kekuatan iman. Hijrahlah dengan iman, bukan ikut-ikutan orang. Saya terfikir, Datuk, yang Datuk sebut tadi tu, kita berlawan dengan diri kita sendiri. Itu belum cerita lagi kalau datang pula fitnah daripada orang lain, datang pula perbandingan daripada orang lain. Yalah, bukan senang. Dia pakai tudung tu pun bukannya apa. Dia uban banyak kan. Cuba dia tak uban, taknya pakainya. Aku tahulah. Oh, cara yang mengumpat tu pun siap dengan kepala tau. Aku tahu. Memek muka tu. Memek muka. Dia ni kalau berlaku watak antagonis elok sangat. Kan? Jadi benda-benda yang macam tu bila sampai ke telinga orang yang hijrah sakit tau. Allah. Oh, pedih tau. Sakit tu di sini, di dalam hatiku. Oh, terasa sangat. Sabar kak, ini tenang kak, tenang insya-Allah. Orang kata kak, akak buat baik pun orang kata, akak buat tak baik pun orang kata. Baik kita buat baik. Betul. Kalau kita nak layan cakap orang, kalau kita baik, orang kutuk kita nak layan dan kita terpaksa berubah menjadi tak baik, rugilah kita. Orang kerja, dia ada mulut, mana boleh zip, mana boleh tutup, dia bukan tempayan. Jadi biar kita sendiri yang hijrah untuk diri kita. Kata orang Perak, rempuh aja. Okey, Jura Azlin Sufian ada satu soalan yang mungkin kita akan bawakan kejap je lagi, Datuk ya. Jadi kepada anda semua, banyak lagi kita akan sembangkan bertepatan dengan tahun baru ni. Terus bersama dengan kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan, dah masuk tahun 2024 pun masih lagi anda terus setia bersama dengan kami dan segalanya mahal, iaitu sokongan dan tontonan anda semua. Dan kami terus teguh berdiri di sini juga atas sokongan dan juga tontonan. Baiklah, hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan topik bersempena dengan tahun baru ini, iaitu topik kita hijrah berkekalan. Bersama dengan saya, Da'i Hadari, dan juga yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baiklah, Datuk. Bila kita cerita tentang hijrah ini juga, ada soalan yang cantik daripada Jura Azlin ni di Facebook. Katanya, ruang berhijrah ni sangat terbuka dan sesiapa saja berpeluang untuk berhijrah melaksanakannya. Dalam diri kita ada benda yang perlu dihijrahkan terlebih dahulu, iaitu 3 anggota badan yang penting: mata, telinga, lidah. Dari sudut pandang Datuk, macam mana kita nak hijrahkan 3 anggota tersebut ke arah yang lebih baik supaya berkekalan dan memberi impak yang positif kepada diri sendiri dan orang lain? Bila sebut mata, telinga, lidah tu pun. Sebab itu kita kena lihat apa tujuan asal penciptaan anggota badan tadi. Apa tujuan Allah jadikan mata? Apa tujuan Allah jadikan lidah, telinga dan sebagainya?
Betul, tiga benda ni penting. Tapi kita ada lagi khawas ataupun panca indera yang lain. Tangan. Sebab Allah sebut dalam surah Yasin, tangan akan bercakap di hari kiamat. Kaki akan bagi tahu kepada Allah apa yang kita buat. Jadi semua benda yang kena jaga. Memang kalau kita jaga lidah, kita diam, tak ada bercakap. Tapi tangan menulis, mengomen dalam Facebook. Apa makna kalau kita diam tapi tangan jahat? Komen yang bukan-bukan, share yang bukan-bukan. Hijrah apa tu? Memang dia tu baik, tak ada mengata pada orang. Tapi tangan jahat. Pantang ada isu? Pantang ada isu. Ada ke depan dia. Gini je. Manusia kadang-kadang dia tak pandai bercakap tapi dia pandai menulis. Ada orang dia pandai menulis tapi tak pandai bercakap. Ada orang yang pandai bercakap, tulis pula tak pandai. Jadi tuan-tuan, sebab itu tangan ni kena jaga ni. Memang kita punya telinga baik, mata baik, lidah baik tapi kaki jahat. Oh, kaki melangkah pantang. Ada je peluang hilang. Nama dia panjang kaki. Bukan kaki panjang. Kamu ni panjang mana kakinya. Maknanya dia ada je. Sebab itu panjang tangan, panjang kaki. Dia tak sebut tangan panjang. Panjang tangan tu maknanya. Daripada satu sudut lain, saya suka tangan panjang. Sebab tangan panjang lebih kepada sedekah. Adik-adik sedekah. Nampak tangan panjang. Jarang orang sedekah adik-adik. Yang tangan pendek tu mencuri. Nampak mencuri. Mencuri tangan pendek. Tapi kalau nak sedekah, masuk tabung begini, masuk tabungnya sedekah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mata, macam mana kita nak jaga? Yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Jangan tundukkan pandangan. Macam mana nak tundukkan pandangan ni, ya Allah? Sebab tu kita kena ada benda lain untuk menggantikannya. Kalau kita tengok satu orang yang menjolok mata, ya Allah, balik di rumah pun ada. Ada di rumah kita. Kalau kita tengok orang, ya Allah, bulu dada dia daripada pusat naik ke muka. Aduh, ya Allah, suami aku pula bulu apa pun tak ada, ya Allah. Ini masalah ni parah ni. Kalau nak tengok kepada bulu yang banyak, tuan-tuan, ambil menikah dengan orang hutan. Banyak benar, tuan-tuan. Dia kita kena ingat di sini, jaga mata ni. Jaga mata ni. Yang ni haram, yang ni tak halal pada aku. Kenapa aku ambil yang haram, meninggalkan yang halal? Sebab tu saya kata tadi, zahir satu hijrah, hati pujuk. Memanglah handsome-nya, ya Allah, bulu kening bercantum, ya Allah, cantik handsome-nya. Kalau dapat, tapi laki aku bulu kening pun tak ada. Itu masalah. Budak alien gitu. Maksud alien, bubu celaklah kau. Bubu mesti 2B, bubu pergi kat abang kita tu. Ingat, hati tu kena pujuk selalu. Tak apalah, yang ni orang punya, ini isteri orang punya. Aku ada isteri aku. Pujuk dengan hati. Mata melihat, hati memujuk, telinga mendengar. Tak betul dia cakap tu. Buatnya mengumpat, aku dah berdosa dengar dia mengumpat. Cuba berbisik dengan hati. Kan? Jangan bila dengar orang umpat, tak sangka, join pula sekali. Ini kena kongsi ke orang. Ini kena share kan, contoh kan. Hati tu yang menjaga-jaganya. Lidah, sebelum bercakap, fikir dulu. Jangan dah bercakap, hati baru fikir. Salah guru cakap tadi. Nak buat apa dah lafaz? Sebab tu K. Aryu kata, jangan kau lafazkannya, fikir dulu sebelum cakap tu. Jadi, fikir itulah letaknya di hati kita. Maka hijrah akan berlaku dengan baik kalau hati mengawal, hati menjaga apa yang kita tengok, dengar dan cakap. Hati kena jaga selain daripada tiga benda tadi. Iyalah, segalanya akan bawa kepada hati. Ya, fikir kejap. Tapi Datuk sebut tadi, Datuk, bila sebut pandang isteri orang tu kan. Yelah, kita ni kalau tengok anak orang teringat anak kita. Tapi tengok isteri orang kadang tu terlupa bini kita. Ya, baiklah. Okey, Datuk. Ilmu sangat penting dalam hijrah. Mungkin Datuk boleh kongsikan kenapa ilmu ni sangat penting dalam hijrah. Dia bukan boleh ikut-ikut orang. Tengok orang tu pakai jubah lawa lah, nak pakailah hijrah kononnya. Tengok-tengok panas juga ya. Kenapa ilmu tu penting? Salah satu syarat untuk diterima amalan ialah betul. Betul. Maknanya sah, benar, betul. Betul datangnya daripada ilmu. Mana mau kita ni betul kalau tak ada ilmu. Main agak-agak je. Macam kita lah, tanyalah ustaz. Nak menjawab tu kena ada ilmu. Betul. Jangan Allah dari tanya pula apa soalan ni apa. Kalau aku tak jawab kan nampak sangat malunya aku ni Allah. Belasah je lah. Belasah sahaja tu. Walaupun betul, ada hukum tu. Ya. Nanti balik rumah dia, kitab al-rasib baik aku jawab betul lah Isimin. Awak tak bertanggungjawab dengan ilmu awak. Kalau kita tak pasti, kalau kita tak tahu, cakap saja tak tahu. Supaya selamat. Selamat ilmu. Walaupun
Tapi kita cakap tak tahu kang aku ni kang leceh lah aku ni siaran. Jatuh ego katanya. Jatuh. Jadi ini yang jadi masalah kepada kita sekarang ni. Ilmu kena ada. Nak dapat ilmu macam mana? Belajar. Belajarlah ustaz. Ilmu saya ustaz memang asal saya tidur je mimpi. Lepas tu terus jadi pandai ustaz. Dia betul kau. Inilah ilmu Tuhan laduni untuk saya. Wah, hebat kau. Kita tak dapat nafikan bahawa adanya ilmu laduni. Ilmu yang Allah bimbing dia. Tapi sampai langsung tak pergi ke sekolah, tak ada berguru. Macam mana laduni macam itu? Mesti adanya proses pembelajaran. Sebab itu Allah Ta'ala menyuruh kita belajar. Nabi Muhammad kata talabul ilm faridah. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Dan jangan kita cakap, saya dah habis belajar. Jadi saya rasa saya tak perlu lagi lah. Orang lain lah. Saya dah tamat PhD. Sebenarnya kehidupan saya, Kak, akak ambil jari akak, celup dalam laut, akak angkat jari akak. Titisan yang terakhir pada jari akak air laut itu ilmu kita. Seluas itu ilmu Tuhan. Lebih lagi. Jadi jangan cakap, saya dah habis ilmu, saya dah habis belajar. Kita sentiasa belajar. Kalau kita rasa bahawa kita dah habis belajar, aku dah paling pandai, kitalah orang paling bodoh sekali. Allah. Itu kalau kita tanya dia bila last buka Quran tu, saya sebenarnya baru Iqra 2. Susah juga tu. Ada yang tanya, bila last makcik baca Quran? Tahun, ni tengok atas tau. Lama tengok betul. silin tahun 2001 lah. Oh lama makcik ya. Saya itu suami makcik mati. Oh baca Quran lah. Itu tak ada baca dah. Tak ada baca, tak ada siapa mati. Eloklah makcik. Lepas ni makcik mati kami baca ya. Kata dia. Sampai begitu sekali. Nunggu mati baru baca Quran. Bila nak hijrahnya. Sinonim Al-Quran tu dengan mati. Aduh, kesian. Okey. Datuk, bila Datuk sebut tentang ilmu ni, soalan Nur Dahlia ni juga berkaitan dengan ilmu. Cantik. Orang yang sedang belajar dan menuntut ilmu ni, adakah dia tergolong dalam kalangan orang yang berhijrah menegakkan agama Allah? Jihad ke? Yang kedua, apakah pandangan Datuk pada yang berhijrah untuk menegakkan agama Allah tapi tak menjaga adab pula terhadap alim ulama? Baru ulama nak ceramah dihalaunya. Macam mana tu Datuk? Sesuatu yang sukar akan memerlukan jihad. Dan jihad itulah nama dia bersungguh-sungguh. Kalau kita tak boleh bersungguh-sungguh, kita tak akan dapat apa yang kita hijrahkan ataupun kita kehendak. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran kan tentang orang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Dia akan dapat. Dia akan dapat apa yang dia akan dia niatkan. Dan ilmu juga, menuntut ilmu juga termasuk di dalam fisabilillah, jihad pada jalan Allah. Kalau kita nak berubah jadi baik, kena ada ilmu. Sebab tu saya cakap pada rakan-rakan, hijrah bukan setakat pakai serban. Ya, dulu saya ustaz, ustaz, sekarang saya dah pakai serban. Hai, awak pakai serban tu awak kata hijrah, tak pakai serban pun tak apa. Yang pentingnya ilmu ada tak? Sebab tu saya menawarkan mana-mana rakan-rakan kita yang nak hijrah, mari duduk di pondok saya. Mari duduk di sekolah pondok saya, belajarlah 3 bulan, belajarlah 6 bulan. Belajar sifat 20, belajar fiqh. Kita buka kitab. Buka kitab. Kadang-kadang semayang pun tak tahu. Tiba-tiba dah jadi penceramah. Ni bahaya ni parah ni. Ya, sebab itu belajar menuntut ilmu tu. Orang hijrah tu apa tanda dia? Hijrah tanda dia ialah stop daripada buat jahat. Macam taubatlah. Ya. Kemudian dia bercita-cita dia nak jadi baik. Kemudian dia menyesal apa benda yang dia telah lakukan dulu-dulu. Dan yang keempatnya pembuktian dia ialah dengan menuntut ilmu dan beramal. Kalau dia dah hijrah tapi tak ada amal. Pakcik sekarang dah tak tikam nombor ekor pakcik. Sampai bila nak tikam, pakcik hijrah lah. Semayang? Semayang belum hijrah lagi. Pakcik belum sampai seru lagi untuk semayang. Belum hijrah tu. Ada orang yang, pakcik tak tikam nombor pakcik. Aku tikam nombor 40 tahun. Sekali pun tak kena. Berapa aku tikam? Tapi kalau ada nombor cantik, aku tikam balik. Maknanya hijrah macam ni tak mencapai tahap. Sebab apa? Dia tidak disertai dengan ilmu. Jadi, orang yang nak belajar ilmu ni, dia kena jihad. Enggak senang ke nak belajar ilmu. Kadang dapat guru yang garang. Kadang mata pelajaran susah. Kadang duit tak ada untuk belajar. Belajar pula di luar negara, duit tak ada. Berlaku peperangan di negara dia. Dia pula belajar macam mana dia nak support diri dia. Macam-macam ujian untuk menuntut ilmu. Ya, tambah-tambah kita pula duduk kadang-kadang menuntut ilmu ni. Orang suka compare kan. Ilmu awak ni tak guna. Ilmu awak ni nipis. Ilmu awak ni macam ini.
Semuanya itu ujian. Jadi sabarlah, insya-Allah bila kita sertakan hijrah dengan ilmu, insya-Allah hijrah kita berkekalan, insya-Allah. Baik Datuk, soalan kedua daripada Dahlia tadi bertanyakan tentang ada orang dia kata dia hijrah tapi tak jaga adab juga dengan alim ulama. Ya. Macam mana tu Datuk perangai gitu? Bukan dengan setakat alim ulama, dengan semua orang kena jaga adab. Betul. Ya, kita dengan Quran pun kena jaga adab. Ya, kadang-kadang dia baca Quran tapi letak handphone atas Quran. Kan dia baca Quran sambil tu buka WhatsApp. WhatsApp. Habis sadaqallahul azim. Kemudian dia ambil handphone dia letak atas Quran. Adab kita tu. Ya, adab. Cuba kita tengok orang yang menuntut ilmu zaman-zaman dulu kan. Nak melunjur kaki ke rumah guru dia pun tak nak. Imam Syafi'i nak lunjur kaki rumah pada Imam Malik tak mau dia. Pasal apa? Itu rumah guru dia. Dia nak tidur lunjur tu tempat lain. Punya hormat dia. Kalau ikutkan adab dengan guru ni, katakan ni meja guru. Meja dia mengajar tu memang mengajar situlah dia. Tak boleh anak murid ni mai duduk. Duduk, cikgu boleh datang, guru boleh sampai, dia berlaku menjadi guru. Baik, dengar kamu semua ya. Kawan-kawan dia pun gelak, ha. Kemudian guru dia pun sampai, larilah dia ke tempat dia, diam. Itu pun tak ada adab, hilang keberkatan. Allah. Termasuklah hilang keberkatan bila memanggil guru tu dengan nama dia. Nama guru tu Ustaz Yusuf contohlah. Yeah. Panggil Yusuf. Apa nak jadi Yusuf tu? Yusuf tu siapa, kawan kau ke? Dia guru. Guru apa Ustaz? Dia muda daripada saya 10 tahun. Walaupun dia muda pada awak 100 tahun. Tapi dia guru kita. Hormat. Macam mana Sayyidina Ali menghormati ilmu. Menghormati orang. Kalau kita tak nak hormat pada orang tu, hormatlah pada ilmu yang dia sampaikan. Kadang-kadang iqra' dia ajar. Tajwid dia ajar. Sembahyang kita pun dia ajar. Tapi bila dah rasa pandai, kita hina dia. Kita kutuk dia. Alangkah kurang hajarnya kita ni. Sedangkan dia menyampaikan ilmu Allah. Apa yang kita nak jawab di hari kiamat kalau kita ni menghalang ilmu Allah? Sepatutnya kita permudahkan untuk orang menyampaikan ilmu Allah. Bukan kita susah-susahkan. Kita takut bila kita menyusah-nyusahkan, Allah akan susahkan kita. Bukan sekarang. Nun dalam kubur. Bukan sekarang. Nun di hari kiamat. Kerana kita selalu menyusahkan. Akhirnya Allah menyusahkan dan tak ada siapa yang nak tolong kita. Sebab tu Allah pesan pada kita, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Itu yang kita takut ya Datuk ya, sebab tak naklah kita lahirkan generasi muda yang mana lebih banyak pula hiburan daripada ilmu yang diberikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat fikirkan dan ada penyelesaiannya sempena dengan tahun baru ni, insya-Allah. Baiklah, lagi dan lagi kita akan sembang-sembang Datuk, terutamanya kejap je lagi kita nak sembang berkaitan dengan godaan syaitan. Kejap je lagi Datuk ya. Terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hajat hati minang anak, dara dapat legenda, rambutnya gugur. Amboi, saya kalau dengar lagu Perak ni, saya rasa macam nak balik kampung sekarang ni. Bukan apa, hari ini bersempena dengan tahun baru 2024, kita bincangkan, kita bawakan topik yang sangat istimewa berkaitan dengan penghijrahan yang berkekalan dan bawakan orang kampung teman, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, saya ni dari hari tu lagi kata nak pergi tempat Datuk, tak sempat Datuk, ya Rabbi ya Karim. Datanglah. Nantilah kita set pula ya. Baik, insya-Allah. Bukan jauh pun manja je. Cumanya hari ni Datuk, bila kita sebut tentang penghijrahan, tadi Datuk ada sebut di awal tadi, godaan syaitan. Ya. Sebenarnya bila sebut tentang godaan syaitan ni, bukanlah kita pandang kepada orang biasa sahaja yang digoda. Kita juga digoda, lagi cakap agama, lagi banyak godaan syaitan tu. Jadi benteng untuk mengelakkan godaan syaitan tu, macam mana Datuk? Sebab ada orang kata, tak ada cara lain tu, kena pergi jumpa bomoh tu. Benteng. Itu jumpa bomoh bukan menyelesaikan masalah, kadang menambahkan masalah. Menambahkan masalah. Jadi tuan-tuan, kita balik kepada Al-Quran dan hadis, dan ulama-ulama membicarakan bagaimana melawan godaan syaitan. Pertama, kita kena tahu syaitan itu apa. Bagaimana dia menggoda, bagaimana dia menghasut, bagaimana dia mengganggu kita. Kalau kita tak kenal musuh, Allah kata innahu lakum aduwwum mubin. Kalau kita tak kenal musuh, macam mana kita nak lawan dia? Kita kena tahu kekuatan musuh.
Kita kena tahu perancangan musuh, strategi musuh, senjata musuh. Baru kita boleh attack dia balik. Mana boleh kita attack dia? Mana musuh? Entah, aku tak tahu mana dia nak. Kamu tembak angin nama dia. Jadi bila kita mengetahui musuh kita, nombor satu ialah syaitan. Dan ambillah dia sebagai musuh. Ini tidak, dah tahu setan tu musuh kita, buat kawan pula. Sebab ada orang telefon saya, dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz, ya, macam mana cara nak minta maaf kat setan? Kenapa kak? Semalam kak maki dia. Astaghfirullahalazim kak. Oh, nasib baik handphone ni saya punya tau. Kalau orang lain macam kempuk lah. Adakah kau nak minta maaf dengan setan? Setan tu memang kena maki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang dia tu direjam. Apa nak minta? Setan, minta maaf ya dengan kata kau semalam. Tak payah kak. Biar kau minta maaf dengan mak. Banyak berdosa dengan mak, minta maaf dengan suami, minta maaf dengan isteri, Allah. minta maaf dengan Allah. Apa dengan Allah pula Ustaz? Saya tak buat dosa Ustaz. Hai, semalam buat sepak kucing, oyen tu apa? Kau tampar telinga oyen tu, kemek telinga dia. Oyen tu dalam munchkin, kaki pendek. Bulu lebih apa gini jalannya. Jaga-jaga walaupun dia kucing sekalipun, hatta anjing pun jangan buat bukan-bukan. Saya pernah jumpa orang yang ambil telur, letakkan jarum dalam telur tadi bagi anjing makan. Allah. Bayangkan anjing tu makan tersangkut dia punya ni. Berdosa besar tu. Anjing nak cakap tak boleh. Jarum. Tak boleh cakap. Jadi tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan ya. Kita jangan jadi setan. Kita duk kata musuh kita setan. Padahal dalam jiwa kita menternak syaitannya. Kita tak tahu sifat setan. Apa dia? Pembazir. Kita orang yang membazir. Apa kata tahun baru ni? Buang sifat pembaziran. Allah. Kan biasa kan ambil makan ala kadar je. Ini ambil dulu. Makan belum tentu. Itulah pasal. Jumpa tengok pergi kenduri kahwin, ya Allah. Tak cukuplah lauk aku, kata tuan rumah. Ambil tu dia, bapak punya ambil. Kan? Tiba-tiba makan sikit. Cuba elakkan pembaziran. Benda yang tak perlu kita beli, tak payah beli. Tahun ini 2024, abang betul-betul nak azam. Abang tak nak membazir. Sebab membazir saudara, syaitan. Yang kedua, apa dia? Setan ni suka gopoh gapah, kelam kabut. Budayakan tenang, relax, rujuk, kaji. Jangan gopoh gapah. Gopoh gapah tu daripada syaitan. Apa dia sifat syaitan? Melaga-lagakan orang. Allah. Suka menghasut, mengadu domba. 2024, aku nak jadi orang yang berkecuali. Aku tak nak campur pergaduhan orang, aku tak nak terlibat, aku tak nak menghasut, aku tak nak jadi setan manusia. Kalau kita, memang kita tak akan jadi setan jin yang tak nampak ni. Iya. Tapi kita berpeluang menjadi syaitan manusia yang penuh dengan keburukan. Nama dia hasad, nama dia kita benci melihat orang. Cubalah kita memandang orang dengan penuh kasih sayang. Ya, tengok Da'i Hadari dengan penuh kasih sayang. Ini tengok siapa pula moderator. Hadari lah, tak payahlah. Yeah. Tengok pula hari ni siapa panelis tanya Ustaz Kazam, tak payah kata dia. Kazam? Macam kena. Kazam, alah Kazam dia terbang. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, apa kata? Kita menganggap orang lain semua baik. Yang jahat adalah kita. Orang lain semua baik, aku je jahat. InsyaAllah dengan adanya perasaan macam itu, kita akan boleh berubah menjadi orang baik. Sebut Zam ala Kazam tu sebenarnya ada filem Datuk nanti. Jangan lupa tonton ya. Adalah tajuknya, tengoklah ceritanya. Okey, Datuk. Daripada Faizal bin Ahmad di Facebook ni, katanya ada yang berniat nak berhijrah dan mula berhijab. Lama kelamaan terasa penat jadi baik. Orang kata macam-macam lah agaknya tu. Akhirnya buka balik hijab dengan alasan tak nak hipokrit. Ini ramai benar buat gini. Adakah alasan begini boleh diterima kerana lebih utamakan naluri diri sendiri berbanding menuruti perintah dan tuntutan agama? Saya tak nak hipokrit, Datuk. Saya tak nak hipokrit. Nun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Tak lama pun, biar susah sedikit, kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar.
yang tidak sanggup ditanggung badan, ambillah iktibar kalau mahu sedar. Bukannya susah, dunia sekejap saja. Biar susah di sini, jangan susah di sana. Apa sangat orang nak ngata pada kita? Letih dia bercakap, habis. Betul. Apa sangat tentang masalah rezeki? Allah gantikan. Macam kita lah, benda dah berkarat. Nak gosok, nak keluarkan karat tu payah. Susah. Tapi bila karat tu dah tak ada, bersih. Macam itulah dengan kekaratan dosa kita. Bila kita hijrah, Allah nak hapuskan karat-karat tu memanglah sakit ujiannya. Tapi bila dah bersih nanti, semua orang suka. Bila dah berkilat, semua orang suka. Semua orang seronok pada kita. Sebab itu, kalau kita menghadapi ujian, mehnah, sampailah kita rasa penat. Penat tau. Kalau penat jangan cakap. Tidurlah. Ini penat lah ya. Hei, penat tau, penat. Lu tengok juga. Scroll lagi. Akhirnya awak menambahkan penat awak. Cuba kurangkan kepenatan itu. Letak elok-elok, pergi tidur. Akhirnya, kita tak penat. Maksud saya apa? Jangan layan benda yang merosakkan jiwa. Jangan layan perasaan. Jangan layan apa orang kata. Memang penat. Baik kita layan Tuhan. Sebab tu Tuhan tu esa. Ikut Tuhan je. Kalau ikut orang, penat tau. A kata B, B kata B, C kata semua. Kalau kita ikut Allah satu saja. Jadi, kurangkan kepenatan. Dengan cara apa? Kurangkan kepenatan. Tak payah nak dengar lah apa pasif punya orang ni. Orang toksik punya orang, tak payahlah. Kita jadi orang yang positif. Tak perlu kata apa-apa. Senyum saja. Ini tidak. Semua nak ambil pot. Dia orang cakap apa, aku dah hijab ni, dia orang cakap apa? Macam orang tua. Aku dah pakai macam ni okey ke? Okey, tapi kau macam fashion kau old fashion tau. Nampak? Kau nak jadi Arab ke? Kau nak jadi Arab ke? Kita orang Melayu tau. Kan? Gitu. Dia orang cakap apa yang aku pakai tudung macam ni? Tak mana ada orang pakai tudung biasa je, kau pakai tu apa? Jadi bila kita terlalu banyak mendengar, akhirnya mana satu kau tak dengar? Allah. Baik kita dengar yang Allah punya, yang Rasulullah punya. Engkau buat saja kerja baik. InsyaAllah keredaan Allah akan datang. Jangan kita dengar cakap memang letih lah. Betul. Ada pengalaman saya, Datuk. Saya pergi ke satu tempat pemulihan ni. Bagaimana ada abang ni, dia dah 3 kali grad dah masuk situ. Dah masuk kali keempat dah. Maksudnya dia hisap dadah. Dia masuk ke situ grad 3 kali dah katanya. Bila saya tanya, kenapa bang? Abang kat sini, abang dah lepas daripada ketagihan. Kemudian abang dah ada suasana baru. Dia kata, bila balik kampung je, orang kampung akan kutuk macam-macam menyebabkan saya rasa baik saya ambil balik. Itulah. Itu outing. Outing tu. Sekejap je masuk balik. Jadi itulah sokongan daripada orang sekeliling juga sangat penting, Datuk ya. Betul. Kita ni rasa baik sebab orang tak tahu jahat kita. Aib ditutup. Cubalah kita ni, aib kita terbuka, lebih jahat pada dia. Allah. Kita macam kita bawa kereta, anak cucu sebelah. Atuk, apa tu Atuk? Itu penjara, tempat orang jahat dia. Tempat orang jahat? Tempat orang jahat. Sebab Atuk tu tak ditangkap. Cuba Atuk tu ditangkap atas alasan ngumpat. Banyak dosa dia. Cuba Atuk tu ditangkap atas alasan riak, sombong, ujub, takabur, belagak. Lagi banyak pada dosa orang dalam banduan, dalam untuk penjara. EJK Masjid. Sebab kita tak ada enactment untuk menangkap orang yang takabur. Betul. Kita tak ada enactment kanun jenayah syariah menangkap orang yang riak. Sebab tu kita rasa kita lebih baik. Allah. Jaga orang hak dalam tu tobat. Saya jumpa banyak banduan dalam penjara tu, ada yang hafal Quran. Dia ada kursus menghafal Quran dalam penjara. Di Malaysia ni ada 2 penjara yang menawarkan kursus untuk mereka itu hafal Quran. Di luar tak hafal. Dalam penjara hafal Quran. Jadi Kak Leha kalau rasa nak hafal, yang faham, tak faham sudah. Jangan buat jahat pula. Saya ceritakan apa? Orang dalam penjara tu, mereka dididik. AADK misalnya, QNK misalnya. Ada QNK yang menawarkan agama sebagai alternatif. Memang berdasarkan kepada agama. Memang belajar agama. Selama 2 tahun mereka kursus dalam tu. Kita yang tak masuk pusat pemulihan ni, kita rasa kita baik. Sedangkan kita tak dibasuh hati dia. Tak diajar semayang dan sebagainya. Jadi kita rasa kita baik sebab kita tak di dalam.
Padahal kita kadang-kadang lebih banyak dosa daripada yang di dalam. Ya. Okey, Datuk, iblis ini licik. Sebenarnya iblis dia takkan kata jangan buat, tetapi dia akan kata kepada kita untuk pujuk hati kita, nanti-nantilah kau buat. Ya. Jadi ini menyebabkan ada antara kita yang awal tahun ni alhamdulillah dia punya niat bagus untuk berubah, nak berhijrah. Tapi lama-lama dia rasa macam minggu depan lah, masih lagi awal tahun. Nantilah bulan ujung bulan lah katanya, masih lagi bulan Januari katanya. Ya. Jadi sikap bertangguh tu macam mana dalam bab hijrah ni? Ada suka bertangguh, Datuk? Ada orang tanya pada saya, Ustaz, kenapa Allah jadikan iblis? Saya tanya, kenapa? Kalau tak ada iblis, kita baik, Ustaz. Kalau tak ada iblis, Allah tak jadikan iblis, kita baik. So yang abang jahat ni sebab apa? Sebab iblis lah. Astagfirullahalazim. Senang je Senang je jawab. Nak salahkan Allah saja. Okay, Allah kata dah dalam Quran, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis ni engkar. Iblis ni sombong, dia jadi kafir. Untuk apa? Hak Allah menciptakan sekalian makhluk. Tapi ada makhluk yang betul-betul engkar, namanya ialah iblis. Iblis tu bukannya engkar pada peringkat awalnya, tapi bila dia engkar kepada Allah, bila tunduk pada Nabi Adam, sujud pada Nabi Adam, dia sombong. Maka kita belajar. Serupalah ada binatang yang tidak dimakan, jadi najis, mughallazah. Ustaz, kenapa kalau Allah katakan dia adalah najis, kenapa Allah ciptakan? Ada pengajaran pada dia. Walaupun dia najis, mughallazah, walaupun dia berat dan kita pegang, sentuh ke makan tak boleh. Belajar pengajaran dia. Apa perangai dia, apa sifat dia, apa keadaan dia, yang jangan ambil dia sebagai contoh. Kalau kita kata pandang jahat pada Allah saja, macam mana tuan-tuan? Allah jadikan itu untuk kita ambil iktibar, ambil inzar. Termasuklah sifat bertangguh-tangguh. Cuba kita tengok, kenapa berlaku kematian setiap hari? Kenapa berlaku kemalangan setiap hari? Kenapa ada orang yang ditimpa musibah setiap hari? Supaya jadi pelajaran pada kita. Alhamdulillah aku masih sihat, alhamdulillah aku masih hidup. Untuk kita insaf, berubah, berhijrah jadi baik. Kalaulah pelajaran depan mata, tiap-tiap hari orang diusung ke kubur, engkau tak ambil pengajaran, engkau lalu ke tanah perkuburan, tengok tak nak pun tengok tanah perkuburan tu, maknanya engkau adalah orang yang sombong. Apa salahnya satu hari aku akan ke dalam? Allahu Akbar. Ambillah. Jadi jangan bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan. Sebab kita tak tahu bila kemalangan boleh sampai pada kita dan bila kematian boleh sampai pada kita. Ya, malaikat Azrail kat bang kalau dia datang dia tak tanya apa khabar. Dia terus tarik aja. Baiklah Datuk, kita akan sambung perbincangan kita selepas ini dan kita akan tutup dulu di TV3, sambungannya di TV9. Ambil masa untuk seketika kita berfikir tentang bagaimana dan apakah perancangan kita untuk berhijrah. Nantikan selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah Datuk. Alhamdulillah. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa sempena dengan tahun baru. Kami nak ucapkan, mungkin ada yang baru menonton kan, selamat menyambut tahun baru. Alhamdulillah. Dan saya Da'iyah Hadari bersama dengan anda hari ini. Untuk Tanyalah Ustaz, kita bicarakan tentang hijrah berkekalan. Dan kita sangat seronok kerana bersama dengan kita pada pagi ini yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik Datuk, kalau ikutkan bola sepak, dah masuk separuh masa kedua dah ni. Hujung-hujung dah ni. Kita nak tahulah Datuk, dari sudut hijrah ni juga, Rahimah Saud ada beberapa soalan yang nak ditanyakan. Yang pertama, ada kata hijrah itu berjanji dengan diri sendiri. Berjanji bukan berzanji ya. Bisik pada diri sendiri bahawa aku perlu bersikap begini-begini. Adakah cara tersebut lebih berkesan dan berfaedah? Maksudnya bercakap dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila hati berbolak-balik, lalu kita berazam dengan lebih lagi untuk menjadi lebih baik, adakah dikira kita sentiasa berada di takuk lama? Maksudnya kalau sikit-sikit nak berubah, tiba-tiba jadi benda tu balik, berubah balik, adakah masih lagi berada di takut lama? Ya, yang pertama sekali kita sebut perkataan bermonolog. Bercakap dengan diri sendiri. Misalnya kita bercakap dengan tangan. Kau ni tangan, sekarang kau diam ya. Nanti di hari kiamat kau buka rahsia aku.
Kau inilah yang buka rahsia aku. Itu bermonolog. Dia bercakap seorang-seorang dia. Tapi kalau kita duduk sebelah orang macam itu, apa kita buat? Lari. Wah, ini kan. Padahal dia sedang berbicara. Sebab tu kadang-kadang kita kata orang macam itu mental problem. Tak, dia sedang bermonolog. Yang saya suka gunakan perkataan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berfikir? Ini soalan daripada Rahimah Sa'ud tadi. Apa kata sebelum kita buat, fikir dulu. Perkara yang berat yang kita buat sekarang ialah berfikir. Malas berfikir, tak nak berfikir. Dan kita hanya berfikir selepas benda itu berlaku. Cubalah kita fikir sekejap. Aku cakap ni salah ke tidak? Saya suka tengok cerita Hang Tuah dengan Hang Jebat. P. Ramlee jadi Hang Tuah. Kan dia tikam Hang Jebat. Ya. Jadi orang di luar sana, hidup Hang Tuah, hidup Hang Tuah. Jadi Hang Tuah berdiri dekat tingkap rumah dia. Ya. Tuahkah benar? Jebatkah benar? Baru dia tanya. Dah selesai dah. Dah selesai hamba Allah tu lah. Cuba sebelum aku nak tikam ni, Tuahkah benar? Jebatkah benar? Oh, betul. Jadi jangan kita mengulangi sesuatu perkara yang pernah berlaku kepada orang lain dan kita mengulangi pada diri yang sama. Kadang-kadang pelajaran kita bukan di sekolah. Pelajaran kita ialah kehidupan pada orang lain. Kejadian yang berlaku pada orang lain itu ialah pengajaran untuk kita. Kalau kita tak ambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku kepada orang lain dan berlaku kepada itu, pada diri kita, kita adalah orang yang malas berfikir. Penyakit kita nombor 3 ialah kita tidak menyangka bahawa benda itu tak akan berlaku pada aku. Misalnya perceraian. Kita tak sangka kita akan bercerai. Sakit, kita tak sangka yang kita akan sakit. Aksiden, kita tak sangka yang kita nak aksiden. Sebab tu kita tak nak ambil tahu kalau berlaku aksiden, apa yang perlu dibuat. Ada orang yang bila aksiden je dia ambil telefon dulu. Abang aksiden ni bang. Abang. Suaminya tengah ada meeting. Ada orang bila berlaku aksiden dia terus keluar. Dia tinggalkan beg tangan dia di belakang. Allah. Dia tak tahu bila ada orang melanggar dia dari belakang. Kadang-kadang itu bukan aksiden, itu memang dirancang. Supaya kita keluar. Bila kita keluar, orang yang melanggar dari belakang akan ambil dan bawa lari barang kita. Silap-silap kereta kita pun dia bawa lari. Kita duduk tengah, kereta aku. Sebab kita tak pernah merancang dan tak pernah berfikir. Jadi belajarlah tentang sesuatu. Apa kata tahun 2024 ini kita belajar? Kalau berlaku banjir. Ya. Sebab rumah saya tak pernah berlaku banjir. Jadi saya macam panik kan. Kita tak tahu kan. Bukan tak tahu. Banjir itu berlaku setiap hari kawasan tempat lain. Tapi awak tak ambil tahu. Bila berlaku banjir, macam mana nak buat? Kan dah. TV duk cakap. TV3 duk cakap tiap-tiap hari. Apa benda yang berlaku bila banjir? Jangan pegang ini, jangan buat ini. Gunakan kayu nak alih apa benda. Jangan mandi. Jangan mandi, jangan seronok, jangan pegang benda elektrik semua. Jadi benda tu dah diajar pada kita. Tapi kita tak nak. Ini rumah aku atas bukit. Bila masa banjirnya. Ini penyakit kita. Jadi tuan-tuan, cuba kita ambil tahu. Apa benda yang kita akan berlaku atau berlaku pada orang lain. Berfikirlah sebelum bercakap, melihat, berkata-kata dan mengambil tindakan. Supaya fikiran itu jadi baik. Itu nama dia tabayun, berfikir, menyiasat, menyelidik. Bila sebut tentang hati berbolak-balik ni tadi, soalan daripada Rahimah tadi ni, macam mana Dato'? Macam kita ni, muqallibal qulub ni, Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan hati kita ni. Kadang-kadang kita sendiri tak dapat nak manage hati kita. Tak dapat nak uruskan hati kita ni. Sebab katanya nak berubah di awal tahun. Tapi tengah tahun lagi teruk daripada tahun lepas. Macam mana tu Dato' nak nguruskan hati? Itulah azam. Azam kena ikut dengan istiqamah. Kalau sekadar azam aku nak jadi baik, benda tak ada istiqamah, tak mahu dia. Sebab ujian mesti sampai, berbolak-balik dia sampai. Nama pun manusia. Sebab tu manusia ada sifat munafik, ada sifat taqwa, ada sifat muhsin dan sebagainya. Jadi nak pegang pada janji pun susah. Nak pegang pada janji pun susah. Maka kalau tuan-tuan kita tidak ada istiqamah, tidak ada keyakinan kepada Allah, kita jadi susah. Sebab tu nombor 1, kalau kita nak jadi orang baik, nak berhijrah, nak menunaikan azam yang kita buat pada awal tahun ini, kena ada istiqamah.
Kena betul-betul manjada wajada tu. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Jadi kalau sekadar orang lain berazam, kita pun berazam. Orang lain bercita-cita, kita bercita-cita. Oh, tulis dalam Facebook cita-cita saya. Tapi kalau kita lemah, habis lebur. Bahasa orang Perak lebur. Udah tak ada. Jadi kita tak nak macam tu. Ada kalanya tak perlu kita heboh-hebohkan pada orang. Apa cita-cita kita? Simpan dalam hati dan aku boleh buat. Kadang kalau kita heboh-hebohkan sangat pun tak tercapai, orang kutuk juga. Iyalah. Jadi kita buat dengan hati kita, berjalan dengan lurus dan kita yakin pada Allah. Hijrah kita itu akan diredai oleh Allah. Itu sangat penting. Janganlah jadikan tempat Facebook, media sosial tu pula ataupun Instagram tempat nak bagi tahu segala apa yang kita cita-citakan untuk tahun ni. Takut katanya nak kurus dah tu. Ya. Tahun ni I nak kuruslah daripada 80. Nengok-nengok ujung tahun 200. Oh. Berat benar tu. Bahagia tu. Bahagia. Okey, Intan Zurina di Facebook katanya, Ustaz, Datuk, hijrah ke fitrah bagi saudara baru. Kita masuk dalam topik bab saudara baru ni. Ya. Mereka ni amat memerlukan sokongan padu daripada masyarakat Islam sekeliling. Malangnya ada antara kita yang mahu penghijrahan mereka itu berlaku secara 360 darjah serta-merta. Kadang tu dia sebut terus dah tu pasal sunat, pasal khatam. Yang mungkin akan membuatkan hijrah baru, hijrah saudara baru kita tidak kekal lama. Macam mana Datuk? Alhamdulillah, saya terlibat dengan Perkim Perak. Alhamdulillah. Saya dilantik sebagai tokoh dakwah Perkim Negeri Perak pada tahun lepas 2023. Dan adalah sedikit sebanyak cerita tentang saudara baru. Saudara baru. Sebab Perkim ni sangat sinonim dengan saudara baru. Padahal kalau kita lihat dia lebih menyeluruh pada kebajikan Islam. Tapi ni yang mualaf ni, saudara baru ni sangat rapat. Jadi tuan-tuan, itulah di antara perkara-perkara yang dihadapi oleh masyarakat yang memeluk agama Islam yang baru ni. Sebab kita yang dah lama ni kan, kita nak kalau boleh tukar tu sekarang juga. Saya pernah jumpa dengan satu orang bukan Islam, perempuan, yang datang kuliah saya, yang datang ceramah saya di satu negeri. Subuh pun dia datang. Dia duduk di Johor, bila saya ceramah di Johor dulu, dia datang. Dan dia tak pakai tudung, dia duduk dekat tangga masjid, dia nak dengar ceramah. Dia bukan Melayu, bukan Islam. Sampailah saya datang ke ceramah di Selangor, dia pun datang. Ada lagi anti ni. Dia minat. Sampailah saya habis kuliah subuh pun dia datang. Minat betul itu? Oh, minat benar dia. Dia ngajak saya makan. Dia kata, Ustaz, saya mau belanja makan. Jadi saya tanya dekat dia, nanti you pergi datang masjid-masjid dia apa semua, Ustaz macam mana? Biasalah ada orang marah tak pakai tudung. Dia kata kenapa tak pakai tudung? Saya diam sajalah. Mungkin dia tak tahu saya bukan Islam. Saya saja mendengar ceramah ustaz. Tapi dia marah saya tak pakai tudung datang masjid kan. Tak apalah, dia tak tahu apa kita nak marah dia. Akhirnya tuan-tuan, dia masuk Islam. Dan lebih dahsyatnya, dia masuk Islam. Hari ni dia masuk, hari ni dia meninggal dunia. Di atas katil tu dia panggil anak dia nak masuk Islam. Anak dia telefon saya, Ustaz, mak saya ingin memeluk agama Islam. Okey, panggillah siapa-siapa pun pilih jadi saksi, dia mengucap imam ke apa benda ke boleh. Kemudian mak dia telefon balik, Ustaz, mak saya mau Ustaz letakkan nama, beri nama. Saya kata Bu Khadijah. Nama Khadijah. 2 jam lepas tu, Ustaz, mak saya sudah meninggal. Allah. Jadi bayangkan tuan-tuan kesudahan yang berlaku kepada saudara baru tadi. Kalaulah kita bersikap, ini sabar, tenang apa. Ya, upah dulu pun tak ada macam tu. Jadi elok-elok beri bimbingan pada dia, layan pada dia, santuni pada dia. Dia baru. Okey, ada orang tanya Ustaz, bersunat ni wajib ke sunat? Bagi mazhab Syafi'i wajib. Tapi kalau dia wajib, kenapa nama dia sunat? Oh, sudah. Ni masalah ni. Kenapa sunat? Takkan nak berwajib. Awak dah berwajib ke? Orang tak faham. Tapi kalau kita tanya dia, awak dah bersunat ke? Orang faham. Tu kena faham betul-betul tu. Jadi jangan kita faham bersunat, berwajib bersunat. Oh, pening pula kita ni. Jadi bawa tenang. Benda tu boleh settle. Ini benda-benda pertama kali. Udah sunat belum? Sabarlah. Bagi penerangan dia. Dan yang si perempuan pula nak bersunat. Bukannya bersunatnya, ya Allah. Belajar balik macam mana wanita yang bukan Islam, yang memeluk Islam, macam mana kadar sunatnya. Bukannya apa pun, tak ada apa je, sikit saja. Jadi kalaulah kita menerangkan pada mereka yang hijrah ini
bahawa seronoknya Islam lagi ramai. Sebab kempen yang paling bagus ialah kempen daripada mulut ke mulut. Dia masuk Islam, dia rasa nikmatnya persaudaraan dalam Islam. Dialah di antara orang yang mengiklan paling bagus sekali. Betul. Lama-lama dia boleh tarik orang lain. Jadi kalau kita yang dah senior ni, dah lama ni, tidak menunjukkan contoh yang baik, tak memberikan gambaran yang baik, jangan marah dia orang kalau dia orang kembali kepada asal mereka. Wallahu a'lam. Baik Datuk, kita akan sembang juga berkaitan dengan pengaruh sekeliling, sahabat handai, kawan-kawan. Kejap je lagi Datuk ya, sebab dalam hijrah ni kalau kawan-kawan tak kena, tak jadi juga. Jadi segala soalan dan jawapannya selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan pelik. Tak kira di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Selamat tahun baru diucapkan, terutamanya buat para penonton Tanyalah Ustaz yang ada nun di Woodlands, di Singapura. Ada juga yang menonton dari Riau, Batam. Ada juga yang menonton dari Bandar Seri Begawan di Brunei. Di selatan Thailand pun ada yang terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton sekalian. Dan hari ini kita bicarakan, kita sembang-sembang berkaitan dengan hijrah yang berkekalan bersama dengan Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Baik, Datuk. Ya. Di hujung-hujung ni juga kita nak tahulah, bila kita sebut tentang hijrah ni, kawan-kawan, kenalan juga mainkan peranan. Sebab kalau ni pengalaman saya sendirilah kan. Kadang-kadang bila kita nak berubah, nak bercakap benda baik, tak nak cakap benda yang tak elok, tak nak cakap benda yang tak ada manfaat, kadang-kadang kawan kata, relax kita kawan kot, kita member kot. Itu menyebabkan macam mana keazaman pun takkan menjadi. Adakah ia benar? Macam mana nak mengatasi keadaan tu? Saya habis SPM, saya belajar sekolah agama. Baik. Kami sewa rumah 3 orang. Orang panggil kami bujang lapuk. Kan, sewa sekolah agama, belajar daripada ibtidai balik. Pada rendah daripada balik. Awal? Pada awal balik. Sebab saya masuk sekolah agama selepas SPM. Baik. Jadi bila SPM saya tak sambung di tingkatan 6, tak masuk ITM ke universiti, tak masuk. Saya masuk sekolah pondok, sekolah Arab. Jadi belajar balik sampai terfikir dalam pemikiran. Aku dah umur 18 tahun tapi aku kena masuk kelas 13 tahun, budak dengan 12 tahun, kena belajar pada awal balik. Sampailah nak bagi kuat semangat ni, kami petang-petang biasa budak muda kan, petang-petang lepak depan rumah, tengok satu orang pakai baju putih, seluar hitam, bawa beg briefcase, jalan kaki. Tiap hari Jumaat dia akan lalu. Hari Jumaat, asal Jumaat je lalu je Jumaat. Akhirnya saya tegur dia, dari mana bang? Ana dari Masjid Negeri Ipoh. Buat apa di sana? Ana belajar tahfiz. Ana tahfiz sana. Entah semua ni tak nak belajar tahfiz ke? Daripada sekolah biasa tu, bolehkah aku hafal Quran ni? Kalau entah semua nak, anak balik borang minggu depan. Dan dia balik borang dan saya isi. Itulah proses penghijrahan. Macam mana saya daripada sekolah Arab biasa, masuk kepada satu lagi tahap nama dia menghafaz Al-Quran. Yang saya tak pernah fikir yang saya akan menghafal Quran. Yang saya tak pernah fikir saya kena habiskan Quran 3 tahun kena habis. Daripada duduk, lepak, hafal, belajar biasa je, masuk satu peringkat lagi, 3 tahun kau mesti habis. Kau mesti dapat diploma pada peringkat awal dia. Macam mana ni? Ni dia, hijrah berlaku. Daripada duduk di kampung, pergi ke bandar. Hijrah berlaku. Kemudian proses pembelajaran dah berbeza. Jenis pembelajaran dah berbeza dah. Cara nak belajar pun dah berbeza dah. Semua berbeza dah. Kalau saya tak buat benda-benda itu, kalau saya tak berubah, saya tak akan boleh menghadapi keadaan. Maka masyarakat telah berbeza. Persekitaran sekeliling telah pun berbeza daripada apa. Saya kena sesuaikan diri saya. Saya kena cari orang yang betul, kena duduk pada tempat yang betul supaya saya menjadi orang yang betul. Tak boleh saya berada dalam satu keadaan yang sama untuk berhijrah. Betul. Jadi akhirnya, kalaulah saya tak hijrah, tak apalah saya habiskan dulu 4 senawi di sini. Contohnya kan. Mungkin saya jadi orang lain. Tapi dengan sebab saya berhijrah, adanya proses pembelajaran yang baharu di situ, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi izin hijrah sampai sekarang. Dan saya sekarang berhijrah pun daripada tahun 90 saya berceramah sampai sekarang 2023. Kalaulah proses hijrah saya tak sama,
Kaedah pengajar saya daripada tahun 90 sampai 23 itu je mengajar. Takkan berlaku penghijrahan. Saya mesti mengajar mengikut keadaan, mesti mengajar mengikut audien, mesti mengajar up to date apa benda yang kita nak ajar. Tak boleh kita duduk tak mau dia. Pendekatan kena hijrah. Ini sampai bila nak hijrah ni? Bukan maknanya saya hijrah tu daripada pakai sorban ke topi, dah. Maksudnya teknik supaya orang memahami ilmu, supaya senang dapat ilmu. Saya pun kena hijrah. Jadi saya kena mencabar diri saya. Selama ni aku mengajar dekat surau. Aku target aku nak mengajar di masjid. Saya bila sebut masjid, saya sebut masjid negeri, cita-cita saya dulu. Setiap masjid negeri aku nak ceramah. Allah izinkan. Saya tengok televisyen, satu hari aku akan masuk dalam TV tu. Walaupun TV tu nipis, aku nak masuk juga. Yang masuk tanyalah ustaz. Maknanya kita meletakkan diri kita untuk layak berada di situ. Cabaran dia. Sampai bila aku nak ceramah di Malaysia, aku nak hijrah untuk ceramah di luar negara. Maka kita kena cari orang yang ada pengalaman. Tengok kepada orang yang macam mana boleh sampai tahap macam itu. Dan kita belajarlah daripada mereka. Jadi, belajarlah dengan orang yang betul. Lihatlah persekitaran yang betul. Duduk pada sekitaran yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan kita jadi betul. Betul lah, Datuk. Macam saya pun, betul lah, saya belajar dengan penerbit kan. Alhamdulillah. Tak, bukan bodek ya. Bukan bodek. Puji. Baik. Datuk Sarjatul Siddiq di Facebook katanya, apakah dalam persekitaran, contohnya, ini sama dengan soalan macam saya tadi, cumanya sedikit berbeza. Dalam persekitaran, contohnya kawan-kawan yang masih dalam jahil, juga kita perlu tinggalkan mereka, bimbing hati kita terjebak kembali, atau itulah masanya untuk kita kekal, untuk kita berdakwah, mengajak mereka ke arah kebaikan. Sebab ada orang fikir, kalau Datuk cakap macam tu, kita kena tinggallah kawan-kawan ni. Kita pergi je lah cari ustaz-ustaz, kan? Tapi, itu kawan kita, membesar sama-sama. Bujang lapuk katanya. Adakah kita membodek penerbit menjadikan besok kita akan menjadi moderator lagi? Ada cabaran ke untuk besok? Ada. Sukar pula nak jawab soalan tu. Saya, satu hari saya ceramah di Johor. Saya ceramah di Johor. Waktu dululah saya ceramah di Johor. Anggota rela, dia iring kereta saya. Dia berlari tau. Laluan. Saya masa itu bukan orang begini. Tapi. Sampai ke simpang jalan, dia ketuk cermin kereta saya. Ustaz, kenal tak saya? Dia tanya saya. Allah bang, saya... Soalan susah nak jawab tu. Soalan. Ustaz tak perasan ke saya? Yang ustaz jumpa saya di Kota Tinggi, yang saya makpang. Ada 3-4 orang. Kami baru balik pada GIG. GIG tu apa? Gig ke apa benda ke? Dia balik daripada, itulah konsert dia tu. Jumpa saya, budak-budak ni, budak-budak pau, rambut semua ayam semua ni. Saya nyembang dengan orang, lepak dengan sabun ayam, merah semua ni. Saya lepak dengan dia orang, nyembang, Dan saya ambil gambar tu dan saya letakkan dalam buku saya. Saya tak pasti tuan-tuan kalau buku yang mana. Jadi saya nyembang dengan, minum dengan dia orang, lepak dengan dia orang. Dia kata, Ustaz, lepas saya menyembang dengan Ustaz, lepas Ustaz tegur saya, lepas Ustaz bercakap dengan saya balik rumah, Ustaz. Saya kata, sampai bila aku nak jadi macam ni? Jadi saya buang rambut pang saya buang saya punya cincin, subang, apa semua ni, saya buang, saya berubah. Dan sekarang saya menjawab pejabat kerajaan dalam masa saya jadi anggota rela. Ustaz, itulah saya nak ucap terima kasih atas teguran, nasihat, apa yang Ustaz cakap hari itu. Situ juga? Itu juga. Okey Ustaz, selamat. Silakan anggota rela. Rela menanti. Kan? Itu tuan-tuan. Kalau saya tak peduli pada abang Mak Pang tadi. Kalau saya tak kisah dengan dia, agak-agak dia jadi apa? Betul. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita nak mengajak orang untuk berubah, silakan. Yang kita tak nak, kita yang berubah jadi dia. Betul. Dulu dia ustaz, berkawan dengan Mak Pang, dia pula lebih pada Pang pula. Yang tu kita tak nak. Niat kita ialah untuk sama dengan mereka, bersama-sama, sebab kadang-kadang mereka lebih ikhlas daripada yang lain. Bila mereka berhijrah lebih ikhlas daripada yang lain. Yang tu banyak saya jumpa. Bila saya ceramah di Singapura, yang hidang air saya, yang letak nasi, kuih bihun Singapura tu, bertetu. Bertetu, Ustaz. Muka ni separuh tetu. Apa dia mana tattoo banyak dia mana. Rupanya masjid yang saya pergi tu menyediakan tempat membuang tattoo secara percuma selama 30 kali. Maka orang yang bertattoo datang untuk buang percuma, buang sukarela.
dan mereka datang ke masjid, lama-lama mereka jadi jemaah masjid, mereka jadi orang yang ikhlas dengan masjid, jadi orang yang berkhidmat. Betul. Sampai tahap macam itu. Allah. Jadi sebab itu jangan kita kata tu jahat jangan. Belum. Itulah. Ya, kita insya-Allah kita doakan mereka. InsyaAllah. Baik Datuk, mungkin kita nak tahu jugalah di hujung-hujung ni bagaimana Datuk ya. Hijrah terbaik dan hijrah yang contoh itu ada pada kisah dan sirah Nabi SAW. Kalau kita nampak hijrah Nabi bukan sekadar lokasi itu, Mekah ke Madinah, tetapi sebenarnya bagaimana para sahabat yang meninggalkan hartanya, meninggalkan tempat tinggal asalnya, tempat lahirnya, untuk membawa tauhid dan akidah itu ke arah yang lebih baik, berbeza, sehinggalah tertegaknya negara Islam yang pertama di Madinah. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin ada satu renungan daripada Datuk boleh bawakan, hijrah hakiki ialah hijrah jiwa itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya duduk dalam studio, tanyalah ustaz di TV3 ni, cantik tu dan finishing dia cantik. Cantik apa yang dibuat oleh decoration kita punya ni. Alhamdulillah. Yeah. Finishing. Sebelum siap finishing ni, apa jadi kita punya studio ni? Habuk, tak cantik, memang tak cantik. Tapi cuba tengok, bila dah siap, Allah. Finishing. Betul. Kita juga akan ada finishing kita. Yang kita takut ialah finishing kita tak cantik. Kita nak supaya finishing kita cantik. Kisah yang dulu-dulu, sejarah kita dulu-dulu, biarkan. Yang sekarang ini, aku nak menghadap Allah dalam keadaan kesudahan yang baik. Nama dia husnul khatimah. Finishing yang terbaik. Ada orang yang dulu-dulu baik, tapi kesudahan jahat. Lagi sejengkai nak masuk syurga, tapi dia melakukan amalan ahli neraka. Ke neraka tebi dia. Ada orang lagi sejengkai nak masuk neraka, tapi dia buat amalan syurga. Mati dia, dalam syurga dia pergi. Sebab itu tuan-tuan, setiap saat jadilah orang baik supaya finishing kita juga adalah baik. Wallahualam. Amboi, cepat benar. Atau dah simpul. Okey, baiklah, doa daripada yang berbahagia Datuk. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Ya Allah ya Rahman, sempena dengan tahun baru pada hari ini ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah, berkatilah diri kami dan keluarga kami. Amin. Rahmatilah negara tercinta kami Malaysia ya Allah. Amin. Hindarilah kami dan negara kami daripada segala musibah dan bala bencana. Amin. Sebaliknya kau kekalkanlah kasih sayang, perpaduan, rahmah, rezeki ke atas kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, biarkanlah kami, benarkanlah kami, izinkanlah kami, tolonglah kami untuk berhijrah dalam keadaan yang Engkau redai ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jauhilah kami daripada perkataan su'ul khatimah. Ya Allah ya Rahman, berkatilah ilmu kami, berkatilah dan terimalah amalan kami. Mudah-mudahan menjadi bekalan buat kami di hari kiamat kelak. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Ni lepas ni balik ke Manjui lah ya. Iyalah, lagi. Baiklah, insya-Allah kita akan bersama lagi Datuk ya pada masa depan. Selamat tahun baru Datuk ya. Sama-sama, terima kasih. Insya-Allah. Baiklah para penonton sekalian, kalau barangan elektrik nak sampai ke rumah kita, dia kena ada quality check ataupun quality control. Dah lepas daripada tu, barulah kita dapat pengesahan barang tu selamat digunakan. Macam tu juga kita quality check iman kita akan terhasil selepas kita diuji dan diuji dan diuji. Redalah atas ujian, dekatkanlah kepada Allah sebagai kuncinya. Saya Dai Hadari, wakil bagi seluruh kru produksi, mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.